Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Seterusnya kita lihat kepada adillatun nufatil qiyas. Dalil-dalil bagi golongan yang menafikan qiyas ni sebagai dalil. Wahtajja nufatul qiyas bi jumlati adillatin. Dan telah berhujah oleh golongan yang menafikan qiyas dengan beberapa kumpulan dalil. Nadhkuru khulasata ahamiha. Kami akan sebutkan khulasah bagi dalil yang penting. Yang pertamanya ialah qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Wal qailu bil qiyas, yang menerima qiyas, yang berkata dengan qiyas, maknanya yang memegang dan menerima qiyas, yu'aridu madlula hadil ayah. Dia menentang apa yang dipaham oleh ayat ini. Ayat ini kata jangan mendahului Allah dan Rasul. Orang yang buat qiyas tu dia menentangi makna daripada ayat ini. Kenapa? Li'annal qiyas taqaddumun atau taqdimun baina yadaillah wa rasulih. Kerana qiyas itu ialah tidakkah dia mendahulukan mendahulukan daripada Allah dan Rasul. Makna dia yang mendatangkan qiyas tu sendiri. Bukan Allah dan Rasul. Maknanya dia seakan-akan mendahului Allah dan Rasul pada menjatuhkan hukum. Bihukmin, dengan suatu hukum, yaqulu bihi, yang dia berkata dengannya, fi waqi'atin lam yarid fihi nasun, pada satu peristiwa, satu situasi yang tidak datang padanya daripadanya nas min kitabin aw sunnah, daripada Al-Quran atau sunnah. Wa qawluhu ta'ala, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu kata apa yang kamu tidak ada padanya ilmu. Ay la tattabi' ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikut apa yang kamu tidak ada ilmu. Wal qiyasu amrun zanniyun mashkukun fih. Qiyas itu perkara zanni yang disyak padanya. Fayakunul amal bihi, maka beramal dengan qiyas bi ghairi ilmin. Beramal tu beramal dengan tanpa ilmu. Wa min qabiliz zann, dianggap daripada aspek zan, sangkaan, alladhi la yughni, yang tidak mengkayakan minal haqqi syai'a, tidak dapat mengkayakan, tidak mencukupkan daripada kebenaran sesuatu. Tak boleh. Jadi seakan orang yang qiyas itu dia menyatakan perkara daripada sangkaan dia. Dia mengeluarkan hukum tanpa ilmu. Kama ja'a fil Qur'anil Karim, sebagaimana datang Al-Quran Karim. Wa qawluhu ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami telah turunkan kepada engkau kitab yang menerangkan setiap sesuatu. Fa fil Qur'an, maka dalam Quran, bayanu kulli hukmin, keterangan setiap hukum. Fala hajata ma'ahu lil qiyas, maka tidak berhajat untuk kita qiyas. Tidakkah ayat ini Tuhan kata tibyanan, menerangkan likulli syai'? Maka dalam Quran ada setiap perkara. Li'annahu in ja'a bihukmin, kalaulah dia datang dengan hukum warada fil Quran, kalau seorang yang mengkiaskan itu mendatangkan hukum yang telah ada dalam Quran, fa fil Quranil kifayah, maka cukuplah dalam Quran itu cukup, tak perlu kiaslah. Wa in ja'a bima yukhalifu, kalau dia datangkan perkara yang menyalahi Quran, fa huwa marfudun ghairu maqbul, maka itu ditolak dan tidak diterima. Yang kedua, waradat atharun kathiratun anis sahabah, datang banyak athar, khabar-khabar daripada sahabat, bizammi ra'yi, yang mencela pemikiran ataupun pandangan akal ini. Wa inkaril amal bihi, dan mengingkari beramal dengan akal. Wa min dhalika, antaranya ialah qaul Umar, perkataan Sayyidina Umar, iyyakum wa ashabar ra'yi, jaga-jaga kamu dengan ashabar ra'yi, orang golongan-golongan yang menggunakan akal ini. Fa innahum a'da'us sunani, mereka itu musuh kepada sunnah. A'yathumul ahadith, melemah akan mereka oleh hadis. An yahfazuha, mereka lemah nak hafal hadis. Faqalu birra'yi, maka mereka pun menyatakan, berkata dengan pandangan sendiri, padahal mereka lemah, tak mampu hafal hadis, mereka pun beri pandangan sendiri. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Wa qawluhu aidan iyyakum wal mukayalah, dan juga perkataan Sayyidina Umar, jaga-jaga kamu daripada mukayalah. Mukayalah itu apa dia? Wamal mukayalah, apa dia mukayalah? Ai muqayasah, iaitu kita kiaskan. Kail ni maknanya kita timbang, menimbang satu perkara dengan satu perkara, mengkias satu perkara dengan satu perkara. Jadi Sayyidina Umar larang daripada mukayalah. Wa qala Ali bin Abi Talib, kata Sayyidina Ali, law kana ad-dinu yu'khadhu bir-ra', kalulah agama itu dapat diambil dengan akal sahaja, la kana batinul khufi aula bil mashi min zahirihi, nescaya batin khuf,
Batin makna bawah khuf itu lebih aula disapu daripada zahir. Zahir ni atas khuf. Jadi kalau ikut daripada hukumnya, khuf itu disapu daripada bahagian atas. Khuf, katakanlah ini khuf. Khuf disapu daripada bahagian atas. Itu syaratnya. Tak boleh sapu, bukan tak boleh, tidak memada sapu bawah saja. Sunat sapu dua-dua, tapi syaratnya sapu bahagian atas. Kalau sapu bahagian bawah ni tak cukup. Kalau tak sapu bahagian atas. Jadi Sayyidina Ali kata, kalaulah agama itu dipakai dengan akal, nescaya sepatutnya sapu bahagian bawah lah, kerana bahagian bawah yang kotor. Tetapi tidak, khuf itu disapu daripada bahagian atas. Wa hadha yadullu ala dhammil qiyas. Ini menunjukkan celaan kepada qiyas. Wa annahu laysa bihujjatin fala yu'malu bihi, dan dia itu bukan hujah maka tak boleh beramal dengannya. Yang ketiga, ini dalil golongan yang menafikan qiyas. Walau ni pandangan lemah, tapi kita bacalah. Kita nak tengok apakah hujah mereka, kuat atau tidak kuat. Innal qiyasa yuaddi ila ikhtilafi wan niza'. Qiyas itu membawa kepada perbezaan dan juga pertelingkahan bainal ummah, di antara umat, li'annahu mabniyun ala umurin dhanniyah, kerana dia dibina atas perkara yang zanni, min istinbati illatil asli, daripada mengistinbat illah asal, wa tahaqquqiha fil fur'i, dan memastikan ada illah itu pada furu'. Wahadhihi umur, dan perkara ini, wahadhihi umurun, perkara-perkara, takhtalifu fihi al-anzar, yang berbeza padanya penelitian manusia, pandangan manusia. Fatakhtalifu al-ahkamu, maka akan berbezalah hukum. Ulama ni tengok ini illah, ulama lain tengok lain illah, maka akan berbeza hukum. Wa yakunu fil waqi'atil wahidah, maka berlakulah pada satu situasi ahkamun mukhtalifah, hukum yang berbeza. Wa tatafarraqul ummah, maka akan berpecahlah umat. Wal furqah, dan perpecahan itu amrun mazmum, perkara yang dikeji. Ghairu mahmud, yang tidak tidak dipuji. Wa ma yuaddi ilaihi madhmumun aidan, dan perkara yang membawa kepadanya juga madhmumun aidan, juga dikeji. Wa huwal qiyas. Apakah perkara yang membawa kepada perpecahan? Iaitu qiyas. Yang keempat, inna ahkam syariah lam tubna ala asas taswiyah. Hukum syariat tidak dibina, lam tubna ala asas taswiyah, atas asas penyamaan, baina mutamathilain, antara dua perkara. Syariat ni bukan dibina atas penyamaan antara dua perkara. Wa tafriq baina mukhtalifain, dan membezakan antara dua yang berbeza. Walihadza najidu fi syariah, kerana itu kita dapati dalam syariat ahkaman mukhtalifah, hukum yang berbeza, li umurin mutamathilah, bagi perkara yang sama. Kalau kita perhatikan, ada dalam syariat ini hukum yang berbeza tapi perkara yang sama rupanya. Wa ahkaman mutamathilah, dan hukum yang sama, li umurin mukhtalifah, ada hukum yang sama tapi perkara berbeza. Contoh, faminal awal, antara yang pertama, isqatus saumi, digugurkan puasa, wassalati, dan juga semayang, anil haidhi, ke atas orang haid, fi muddati haidiha, pada tempoh haidnya, wa taklifuha biqada'iha, dan ditaklifkan wanita haid dengan qada' saum duna salah, tidak semayang, ba'da tuhriha, selepas daripada suci. Jadi tengok, dari segi tinggal, gugur kewajipan tu, gugur belaka. Puasa dan juga semayang, orang haid tak perlu puasa, tak perlu semayang, sama kan? Tapi pada setengah tempat benda ni, pada hukum isqat ni sama, tiba-tiba pada disuruh qada berbeza. Disuruh qada puasa, tidak disuruh qada semayang. Wa ijabu qat'i, wa ijabu qat'i yadis sariq, dan disuruh potong tangan pencuri. Wa adamu qat'i yadil muntahib, dan orang yang muntahib merampas pula, dia tidak disuruh potong. Wala farqa bainal ithnain, dan tidak ada beza antara keduanya. Kenapa orang yang mencuri disuruh potong tangan, tetapi orang yang merampas tidak dikenakan hukum potong tangan? Tidak dikenakan hukum potong tangan. Okey. Jadi padahal kalau ikutnya perbuatan semua ambil barang orang. Tapi perbezaan pada hukuman itu. Wala farqa bainal itsnain, tak ada beza pun, cuma dari segi bentuk curian lah. Sarikah ni curi secara senyap-senyap, muntahik ni curi secara terang-terang. Lagi, wa iqamatul haddi 'ala al-qadhifi bizina, dan didirikan hukuman hudud ke atas orang tuduh zina. Dunal qadhifi lukfri, tidak orang tuduh kufur. Orang tuduh kufur tidak dikenakan hukuman hudud.
ma'a anna al-kufra aqbahu min az-zina, wa al-hal kufur itu lebih keji daripada zina. Itu jadi itu contoh perkara yang hukum berbeza, perkara sama. Wa min ath-thani, antara yang kedua, ila ja'lu turabi tahura kalma wa huma mukhtalifan, menjadikan tanah itu bersih, boleh menjadi alat penyuci pula sebagaimana air, padahal kedua-duanya berbeza. Ini kedua-duanya berbeza tapi hukumnya sama. Fa idza kanat asy-syari'atu lam tura'i, apabila syariat tidak meraihkan al-tamathula, persamaan bainal asya', antara dua perkara-perkara, fi tasyri'iha, pada pensyariatannya, al-ahkama, menghukum. Bila syariat tidak mengambil kira persamaan pada perkara, pada persyariatan hukum, fala hujjata fil qiyas, maka tak boleh kita berhujah pada qiyas. Li'annahu ya'tamidul musawata, kerana qiyas berpegang kepada konsep penyamaan dan tamathul, perserupaan. Wasyari'atu lam ta'tabirhuma, walhal syariat tidak mengiktibarkan keduanya, kama kulna, sebagaimana kita telah sebut. Jadi itu hujah kepada golongan yang menafikan qiyas. Nanti kita akan tengok apakah qaul yang rajih di antara dua pandangan ini. Wallahu ta'ala alam.